Saya ingin membawa perhatian Tuan Yang di-Pertua terhadap satu isu yang sangat penting dan yang mempunyai beberapa implikasi dan cabaran yang memerlukan perancangan dan penyesuaian yang komprehensif merentasi pelbagai sektor dan kementerian, iaitu peralihan demografi Malaysia menjadi satu masyarakat menua. Menjelang 2030, Malaysia dijangka secara rasmi menjadi negara yang semakin tua dengan populasi warga emas diunjurkan meningkat secara drastik kepada 5.3 juta atau hampir 15% daripada jumlah populasi negara akan berumur 60 tahun ke atas. Pada 2040, satu daripada 5 rakyat Malaysia akan diunjurkan berumur 60 tahun ke atas. Selain itu, kajian juga menunjukkan 23% ataupun 538,000 individu daripada 20.4 juta warga emas di negara ini mengalami sindrom sarang kosong atau empty nest syndrome kerana mereka sendiri jauh daripada anak-anak mereka. Kesunyian atau loneliness dengan izin dan kemurungan ini mungkin akan menjejaskan kesihatan mereka dan ini akan mengehadkan peranan mereka sebagai ahli masyarakat yang sihat. Jadi, Tuan Yang Pertua, jika ini tidak ditangani dengan baik, ia akan memberikan kesan kepada landscape ekonomi, produktiviti negara, sosial dan juga penjagaan kesihatan. Jadi, pendekatan Malaysia untuk menguruskan masyarakat yang semakin menua ini haruslah holistik dan menyeluruh, menyasarkan pelbagai aspek kehidupan untuk memastikan penduduk warga emas disokong, dilibatkan dan juga dihargai. Jadi, untuk menguruskan isu ini secara holistik, izinkan saya menyentuh beberapa aspek dalam isu ini. Pertama, penjagaan kesihatan dan kesejahteraan. Malaysia haruslah meningkatkan perkhidmatan penjagaan kesihatan untuk warga emas, termasuk akses kepada penjagaan perubatan mampu milik, rawatan khusus, mengembangkan spesialisasi geriatrik untuk isu kesihatan berkaitan usia dan program kesihatan pencegahan. Kita tahu di Malaysia bukan saja masyarakat semakin tua tetapi lebih membimbangkan lagi, beban NCD adalah sangat tinggi. Saya ingin bertanya kepada pihak kerajaan tentang perkembangan kajian health financing dalam Kertas Putih Kesihatan dan bagaimana kerajaan bercadang untuk menampung kos perubatan yang semakin tinggi kerana beban kewangan kesihatan disebabkan masyarakat menua ini memang akan meningkat dan jika tidak ada sumber alternatif, ia memang tidak cukup dan ini akan menjejaskan kualiti penyampaian kesihatan kepada mereka termasuk golongan pesara. Saya ingin memberikan satu contoh. Saya baru balik daripada Jepun, Tuan Yang di-Pertua. Di Jepun, mereka ada satu sistem insurans penjagaan jangka panjang atau LTCI yang telah diperkenalkan pada tahun 2000. Sistem LTCI ini merupakan asas pendekatan Jepun terhadap penjagaan warga emas. Pelbagai perkhidmatan dilindungi bawah LTCI, termasuk penjagaan di rumah, bantuan rumah, perkhidmatan jururawat melawat, perkhidmatan berasaskan komuniti, khidmat harian, penginapan singkat dan penjagaan kemudahan, rumah penjagaan khas untuk orang tua, kemudahan penjagaan perubatan jenis sanatorium dan sebagainya. LTCI ini meliputi semua penduduk berumur 65 tahun ke atas yang memerlukan sokongan atau penjagaan kejururawatan. Mereka yang berumur 40 hingga 64 tahun juga layak jika mereka menghidapi penyakit berkaitan usia seperti Alzheimer dan keadaan tertentu yang biasanya memberi kesan kepada manusia dewasa yang lebih tua. Jadi LTCI ini dibiayai melalui gabungan premium insurance dan juga cukai daripada kerajaan sama ada pusat ataupun negeri. Dan ini bukan saja bantuan dari segi kesihatan fizikal tetapi mental. Seperti yang dikatakan tadi, kemurungan dan empty nest syndrome adalah satu isu yang dihadapi oleh banyak warga emas. Malah di Jepun, mereka ada satu kementerian atau menteri yang spesifik untuk bab ni, iaitu Minister of Loneliness dengan izin. Jadi Tuan Yang Pertua, mungkin satu sistem seperti ini dapat dikaji dan diadaptasikan untuk keperluan kita Malaysia. Saya tahu salah satu model pembiayaan kesihatan adalah social health insurance yang telah dikaji. Mungkin kita dapat mulakan dengan golongan menua ini, seperti LTCI yang ada di Jepun supaya beban kewangan kesihatan dapat dikawal dan mereka mendapat penjagaan yang terbaik. Sebenarnya kita tidak perlu reinvent the wheel dengan izin. Perkeso sudah ada satu sistem dan mekanisme yang boleh menampung keperluan ini. Mungkin kita cuma perlukan satu halatu dasar, mungkin polish sedikit dengan izin dan political will untuk melakukannya.